Buletin Didik 3 Ogos bersama saya Nur Halifah Ghani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairi Jamaluddin memaklumkan 62% penduduk dewasa di negara ini telah menerima satu dos vaksin, manakala 31% lagi sudah lengkap divaksinasi. Vaccinations in Malaysia has continued right through August and September. We currently have the highest vaccination rate daily per capita in the world, which exceeds other countries at their peak. And we fully intend to continue with this rate so that we achieve our target of vaccinating 50% of our adult population by Hari Merdeka, 31st of August. Setakat ini, jumlah pemberian vaksin COVID-19 mencecah lebih 21.6 juta dos apabila mencatatkan 468,526 ribu dos semalam. Data Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 JKJAV menunjukkan Labuan merekodkan 95.2% populasi dewasa sudah menerima dos pertama dan 82.2% dos kedua. Pemberian vaksin menggunakan pendekatan walk-in atau jumpa terus di Lembah Kelang yang dikuatkuasakan semalam sehingga 22 Ogos ini diteruskan hari ini bermula jam 2 petang di Pusat Pemberian Vaksin PPV yang disenaraikan. Berdasarkan maklumat yang dikongsikan di Facebook, Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin JKJAV, 9 lokasi disenaraikan. 3 daripadanya di Kuala Lumpur Convention Centre KLCC, juga di Bangi Avenue Convention Centre BACC, Hotel Windiam Klang, Dewan Tun Razak Sabak Bernam, Dewan Komuniti Serendah, Movenpick Hotel and Convention Centre KLIA Sepang dan Ideal Convention Centre Shah Alam IDCC. Manakala untuk bukan warga negara hanya akan bermula 9 hingga 22 Ogos di Stadium Nasional Bukit Jalil. Turut diingatkan bagi individu dengan komorbiditi diminta untuk membawa surat doktor bagi mengesahkan sejarah kesihatan. Juga bawa bukti yang menunjukkan anda bermastautin di Lembah Kelang, seperti alamat di kad pengenalan, lesen memandu, sebarang bil utiliti atau kad kredit, kad pekerja, kad pelajar, surat perjanjian atau lain-lain. Kerajaan akan menyenaraikan kit ujian kendiri COVID-19 sebagai barangan kawalan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Rosa Wahid berkata, langkah itu bertujuan memastikan harga barang itu tidak dimanipulasi oleh pihak tertentu selain mampu dimiliki semua rakyat. Jadi kita sedang buat advokasi dengan pengilang, dengan pengimport dan juga dengan retailer, penjual-penjual untuk mendapat harga yang munasabah, yang tidak merugikan peniaga dan tidak membebankan rakyat. Yang mana kita harap ianya akan mampu dibeli oleh semua orang. Di samping itu, peranan kita juga lah untuk pastikan barang ini tidak ada yang tiruan. Kerana kita bimbang bila barang ini ada, mungkin ada yang cuba meniru. Beliau juga merasakan harga kit ujian kendiri COVID-19 yang dijual di pasaran sekarang sekitar RM40 agak mahal, memandangkan ia adalah satu keperluan ketika situasi pandemik COVID-19 yang melanda sekarang. Datuk Rosul ditemui selepas meninjau program mobilasi vaksin komuniti MOVAC di Sekolah Kebangsaan Felda Bukit Bading, Ajil, Hulu Terengganu siang tadi. Kes baharu COVID-19 kembali merekodkan peningkatan apabila merekodkan sebanyak 17,105 kes baharu hari ini. Bagaimanapun, untuk tempoh 2 minggu, kes dilihat menunjukkan tren mendatar dengan kadar kebolehjangkitan pula menunjukkan tren menurun. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, Lembah Kelang kekal penyumbang tertinggi kes baharu dengan Selangor 5,836 kes dan Kuala Lumpur 2,300 kes. Pertambahan itu menjadikan jumlah keseluruhan kes positif lebih 1.16 juta kes. Kementerian Kesihatan KKM mengunjurkan kes harian turun kepada 1,000 kes sehari pada Oktober. Peruntukan bantuan kanak-kanak di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM jumlahnya menunjukkan peningkatan hampir sekali ganda, iaitu bagi tempoh 6 bulan pertama berbanding peruntukan sepanjang tahun lalu.
Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Harun berkata lebih 1.5 juta ringgit bantuan itu sudah diberikan bagi tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Manakala jelasnya peruntukan bagi bantuan kanak-kanak sepanjang tahun lalu sahaja hampir 2 juta ringgit terutamanya kepada golongan yang terkesan teruk akibat pandemik COVID-19. Selain itu, tambahnya perkhidmatan sokongan kaunseling juga adalah inisiatif kementerian dalam menangani impak pandemik disebabkan ada anak kehilangan keluarga termasuk ibu bapa akibat COVID-19. Katanya, kementeriannya turut bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan KKM kerana data penuh berkenaan kematian COVID-19 diselia kementerian berkenaan selain bekerjasama dengan pemimpin masyarakat dan persatuan penduduk. Untuk rekod setakat ini, sebanyak 371.82 permohonan bakul prihatin negara diterima dengan kira-kira 50,000 sudah diagihkan yang memberi manfaat kepada 172,239 isi rumah. Tanggungjawab mengajar murid berkeperluan khas MBK adalah satu amanah yang dipikul oleh para guru. Bukan sahaja menuntut kesabaran yang tinggi, mereka juga harus bersedia mengasah kreativiti masing-masing kerana MBK lebih cenderung untuk mudah rasa jemu, terutamanya ketika sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR yang sedang dilaksanakan ketika ini. Namun bagaimana pula cabaran yang dilalui seorang guru yang juga OKU Pendengaran. Ikuti kisah yang dikongsikan Cikgu Nur Hamizah Abdul Rahman. Nur Hamizah dilahirkan normal namun mengalami masalah pendengaran akibat demam panas ketika usianya 13 tahun. Bagaimanapun ia tidak menghalang Nur Hamizah mencapai impiannya menjadi guru bahasa Inggeris di Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Johor Bahru. Dia mula mengajar murid pendidikan khas khususnya murid bermasalah pendengaran sejak 15 tahun lalu pada usia 22 tahun. Sebagai OKU, semestinya pelbagai cabaran dan pengalaman telah dipelajarinya dalam tempoh tersebut termasuk menguasai bahasa isyarat. Bagaimana untuk ajar murid peka. Dan yang penting, isyarat. Bahasa isyarat penting untuk komunikasi dengan murid peka. Medium bahan yang saya guna adalah bahan-bahan maujud. Bahan maujud penting untuk murid-murid peka. Antara bahan maujud yang digunakan adalah buku teks, buku latihan dan buku kerja. Jelasnya, murid-murid juga menunjukkan respon positif apabila Nur Hamizah menggunakan medium pembelajaran tersebut. Ia secara tidak langsung membantu murid berkeperluan khas supaya tidak berasa kikuk dalam menyesuaikan diri ketika pembelajaran norma baharu. Bukan sahaja mengajar murid OKU Pendengaran, Nur Hamizah juga ditugaskan untuk mengajar murid autisma dan OKU Penglihatan. Kesukaran itu bagaimanapun dapat diatasi berkat pengalamannya selama 15 tahun mengajar. Kemahiran membaca dalam kalangan murid pendidikan khas yang mengalami masalah pendengaran banyak bergantung kepada tahap pendengaran mereka. Guru pendidikan khas integrasi Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Abdul Samad Klang, Hauza Lazla Muhammad berkata, murid dengan masalah pendengaran pada tahap teruk dan sangat teruk hanya mampu membaca sebaik memulakan sesi pembelajaran di sekolah. Jelas Hauza Lazla, murid yang mempunyai masalah pendengaran dikategorikan kepada 4, tahap ringan, sederhana dan seterusnya teruk dan sangat teruk. Tahap ringan dan sederhana, biasanya mereka telah belajar bahasa melalui persekitaran mereka. Melalui persekitaran mereka. Pengalaman sedia ada murid dapat membantu mereka ni dalam proses PDP. Apabila mereka ni masuk ke sekolah, itu di tahap yang ringan dan sederhana. Pengalaman manakala MBK yang menghadapi tahap disiplinnya yang teruk dan sangat teruk ini, mereka ini tidak berupaya untuk belajar bahasa melalui persekitaran mereka, di mana ruang sisa pendengaran mereka itu sangat-sangat sedikit, sangat-sangat
sedikit ya, dan proses untuk pengajaran dan pembelajaran untuk mereka itu mula mereka datang ke sekolah itu. Tambah Hafzah Lazla lagi, murid berkeperluan khas ini seharusnya diberi pendedahan sejak kecil dengan bahasa isyarat kerana jika mampu menguasai isyarat tangan, murid terbabit tidak akan ketinggalan sebaik melangkah ke sekolah. Pengalaman mereka di sekolah itu ya, pengalaman di sekolah itu ada di peringkat prasekolah. Itu kita buka kepada umur yang bermula daripada 3 tahun, iaitu di sekolah-sekolah yang sekolah-sekolah SKPK ni yang ada kerajaan telah memperuntukkan asrama di sekolah-sekolah tersebut. Itu yang di sekolah-sekolah SKPK ni ada bermulanya dengan prasekolah hinggalah ke darjah 6. Tapi kalau mereka ini masuk ke kelas-kelas PPKI di sekolah rendah, memang dia tidak ada pengalaman berbahasa untuk kod tangan tu. Bagi guru Kafa, Pekak Pandan Perdana, Nur Syahidah Muhammad Saleh, cara pembelajaran yang diterapkan mereka pada murid berkeperluan khas ini menitik beratkan 2 aspek penting iaitu bahasa Melayu dan memahami terjemahan. Kita gunakan ayat-ayat yang mudah untuk kita sampaikan kepada ADK masalah pendengaran ini. Dan kita gunakan struktur ayat yang betul lah. Ya. Oleh itu untuk memahamkan mereka berkenaan ayat-ayat Allah ini, kita permudahkan perkataan-perkataan tersebut dan kita permudahkan juga untuk mereka membaca terjemahan yang tidak lari daripada apa yang diterangkan oleh ayat Al-Quran itu. Kedua-dua guru terbabit berkongsi pengalaman mereka menerusi sidang maya program Peka Bahasa, anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka DBP siang tadi. Mereka tahu mulia. Okey, mulia tu ialah bagus. Tapi memanjat terkena seruda. Maksudnya, usaha yang mendapat rintangan. Menteri Pendidikan Arab Saudi mengumumkan hanya pelajar yang telah menerima suntikan vaksin lengkap boleh kembali ke sekolah apabila sesi persekolahan bermula 29 Ogos ini. Bagi murid tadika dan sekolah rendah, mereka dikecuali meneruskan sesi persekolahan sehingga mencapai sasaran 70% imuniti kelompok menerusi 2 suntikan vaksin. Janji temu akan diberikan kepada kaki tangan sekolah dan murid yang layak untuk vaksinasi secepat mungkin sebelum sesi bermula. Arab Saudi setakat ini telah melaksanakan 27.2 juta dos vaksin, suntikan vaksin dengan 8.25 juta penduduk menerima vaksin penuh. Sehingga kemarin, lebih 1,000 kes jangkitan baharu COVID-19 direkodkan dengan jumlah kematian keseluruhan lebih 8,000 orang. Sementara itu, Emiriah Arab Bersatu akan mula memberikan suntikan vaksin COVID-19 keluaran Sinopharm kepada kanak-kanak dan remaja berusia 3 hingga 17 tahun. Keputusan itu dibuat berdasarkan hasil ujian klinikal dan penilaian menyeluruh tanpa sebarang pendedahan maklumat lanjut. Jun lalu, pihak berkuasa berkata ujian klinikal itu akan memantau tindak balas imun kira-kira 900 kanak-kanak. Negara Teluk Arab yang mempunyai kadar imunisasi paling tinggi di dunia ketika ini sedang memberi vaksin Pfizer-BioNTech kepada remaja berusia 12 hingga 15 tahun. Ahad lalu, Kementerian Kesihatan memaklumkan 9 juta atau hampir 79% penduduk sudah pun menerima 1 dos suntikan. Manakala 70.57% diberi vaksin COVID-19 sepenuhnya. Kalau payah mencari pukat, carilah jaring di Kuala. Kalau payah mencari muafakat, carilah runding balik semula.
Ke laporan Sukan Olimpik. Selepas kejayaan bergumuda Aaron Chia dan So Woo-yik meraih pingat gangsa, kontingen negara dilihat masih di landasan tepat dalam memenuhi sasaran membawa pulang 3 pingat apa jua warna. Tumpuan rakyat Malaysia kini pasti terarah kepada beberapa lagi atlet yang akan turun ke gelanggang esok. Selepas bergandingan untuk meraih pingat perak menerusi 10 meter platform seirama di Olimpik Rio 2016, Vandelila Rinong dan Cheong Joo Hong meneruskan perjuangan acara 10 meter platform individu. Pusingan kelayakan dijadual bermula jam 2 petang esok di Pusat Akuatik Tokyo. Turut dinantikan esok kelibat Dato' Azizul Hasni Awang dan Muhammad Shah Firdaus yang memulakan kayuhan menerusi acara pecut lelaki. Mereka juga akan membawa cabaran negara menerusi acara kirin. Pada Olimpik Rio 2016, Dato' Azizul membawa pulang pingat gangsa menerusi acara tersebut. Sementara itu, pemain golf wanita Kelly Tan akan beraksi di lapangan golf Kasumigaseki. Saingan yang bermula awal pagi esok, Kelly Tan diletakkan dalam flight kedua bersama wakil Kanada Elena Sharp dan Annie Van Dam dari Belanda. Dan Kelly menamatkan saingan di tempat ke-51 dengan catatan 297 pukulan 13 di atas par pada penampilan sulung Olimpik Rio 2016. Kali pertama dipertandingkan pada Sukan Olimpik Barcelona 1992, penguasaan pemain Asia pada saingan badminton perseorangan lelaki jelas sukar digugat. Justru kejayaan jago Denmark Victor Axelsen meraih pingat emas di Olimpik Tokyo sememangnya sesuatu yang istimewa selepas kali terakhir dimenangi pemain bukan dari Asia 25 tahun lalu. Berdepan juara bertahan Chen Long dari China, Victor Axelsen nyata berada dalam kelas tersendiri. Begitupun berdasarkan ranking semasa, Axelsen selaku pemain nombor 2 dunia dilihat mampu mencabar Chen Long yang berada pada kedudukan ke-6 dunia. Axelsen menamatkan set pertama dengan keputusan 21-15. Meskipun Chen Long cuba bangkit mempertahankan pingat emasnya, segalanya nampak sukar dengan Axelsen menguasai tempo permainan. Menamatkan set kedua 21-15, Axelsen muncul pemain kedua bukan dari Asia bergelar juara Olimpik. Lebih manis mengulangi kejayaan sifunya Paul-Eric Hoyer-Larsen pada Olimpik Atlanta pada tahun 1996. Pingat emas Olimpik Tokyo juga amat bermakna buat Axelsen selepas sekadar meraih gangsa di Rio 2016. Lebih daripada itu, Axelsen berjaya menebus kekalahan pada aksi separuh akhir di tangan Chen Long. Sementara itu, China terus mendominasi acara angkat berat. Li Wenwen merangkul pingat emas ke-7 negaranya menerusi kategori 87 kg ke atas dan dia melakukan angkatan keseluruhan 320 kg, 140 kg dalam snatch dan 180 kg clean and jerk. Emily Campbell dari Great Britain meraih pingat perak sementara gangsa milik Sarah Robles dari Amerika Syarikat. Di Stadium Olimpik Tokyo, atlet Amerika Syarikat Valerie Allman meraih pingat emas acara lempar cakra wanita. Atlet berusia 26 tahun itu melakukan catatan terbaiknya 68.98 meter. Manakala perak milik atlet Jerman Christine Pundenz dan Yami Perez dari Cuba gangsa. Nasib tidak menyebelahi juara dunia 2 kali Sandra Perkovic dari Croatia yang hanya menduduki tempat keempat. Mengakhiri buletin didik malam ini, paparan seekor anak ikan jerung yang baru dilahirkan di Aquarium Paris. Ia adalah kelahiran pertama yang dilaporkan dalam tempoh 5 tahun. Saya Nolifah Gani, salam hormat dan Assalamualaikum.